Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita dan masih lagi diberi peluang kita berada dalam bulan Ramadan yang mulia, masya-Allah. Dalam keadaan kita masih lagi dalam musim PKP, masya-Allah. Allah Ta'ala beri kita kelapangan waktu dan Allah Ta'ala beri kita kesihatan. Maka tuan-tuan kita kena memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, masya-Allah. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pengajian kita iaitu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tuan-tuan yang mulia kita masih lagi berada pada kisah yang membicarakan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Seperti yang telah kita maklumkan, kita akan mulakan dengan Aisyarah mubasyarah 10 orang sahabat yang dijamin syurga di dunia. Pada pertemuan yang lalu telah pun kita bicarakan mengenai tentang nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana telah pun dijelaskan bahawa nama betul Abu Bakar At-Taimi radhiyallahu taala anhu. Baik, Abdullah bin Utsman. Adapun Abu Bakar itu apa dia tuan-tuan, masya-Allah? Abu Bakar itu ialah kunyah. Adalah laqabnya. Telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu mengenai kunyah. Bukan kunyah tuan-tuan, kunyah tu mengunyah. Ini bahasa Arab, kunyah. Gelaran. Itu kunyah, masya-Allah. Baik, tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah, pada hari ini kita akan menyambung mengenai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, tuan-tuan lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu anhu mempunyai 4 orang isteri, tuan-tuan. Abu Bakar ni dia ada 4 orang isteri. Tapi bukan dalam satu masa. Bukan dalam satu masa. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, isteri yang pertama itulah dia Qutailah radhiyallahu taala anha. Qutailah ni isteri yang pertama. Daripada Qutailah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq dapat 2 orang cahaya mata. Itulah dia Sayyidina Asma binti Abu Bakar dan juga tuan-tuan yang mulia Sayyidina Abdullah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana tuan-tuan yang mulia, kedua-duanya ialah orang yang mana ataupun insan yang mana membantu Nabi SAW ketika hijrah Nabi. Seperti yang telah kita ceritakan sebelum ini, 6 orang bantu hijrah Nabi SAW. Antaranya daripada 6 itu ialah anak Abu Bakar. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Sayyidina Abdullah binti Abu Bakar radhiyallahu an, masya-Allah. Kedua-duanya adalah anak Abu Bakar dengan isteri yang pertama yang bernama Sayyidatina Qutailah radhiyallahu anha. Adapun isteri yang kedua, nama isterinya ialah Ummu Ruman radhiyallahu anha. Ummu Ruman ni tuan-tuan lebih terkenal lah. Sebab Ummu Ruman adalah ibu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ibu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Jadi daripada Ummu Ruman radhiyallahu anha, Abu Bakar dapat 2 orang cahaya mata, iaitu siapa dia tuan-tuan? Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dan juga Sayyidina Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan, kenapa Ummu Ruman lebih terkenal? Satu, dia ibunda kepada Ummul Mukminin. Banyak kisah beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau juga disebut dalam hadis Nabi SAW, diceritakan tentang kisahnya satu ketika, masya-Allah, beliau telah solat dalam keadaan bergerak. Bergerak, solatnya bergerak. Abu Bakar telah tegur dia. Ini disebut oleh Syekhul Hadis Muhammad Zakaria rahimahullah dalam kitabnya Fadlat Solat.
Wahai Ruman, kenapa kamu solat ni bergerak-gerak seperti orang Yahudi solat? Abu Bakar telah marah dia. Tegur dia. Bukan marah lah, tegur. Maka di situ disebut nama Ruman. Ini merupakan isteri yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu Ruman. Baik, isteri Abu Bakar yang ketiga namanya ialah Sayyidatina Asma binti Umais radhiyallahu anha. Sayyidatina Asma binti Umais daripadanya dapatlah seorang anak yang bernama Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, yang melahirkan zuriat-zuriat yang mana masya-Allah yang hari ini menjadi ulama-ulama hadis di bumi India. Keluarga Kandahlawi itu daripada zuriat Muhammad bin Abu Bakar, daripada isterinya yang bernama Sayyidatina Asma binti Umais radhiyallahu anha. Asma binti Umais radhiyallahu anha ni tuan-tuan, masya-Allah, beliau telah menjadi isteri beberapa orang sahabat. Ini kita kena tahu tuan-tuan. Sahabat Nabi syahid terkorban, sahabat lain kahwin. Sehinggalah menjadi isteri kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asalnya beliau adalah isteri kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Senang kita nak cakap, Asma binti Umais ni ialah satu wanita yang sangat hebat, sangat cekal, masya-Allah. Beliau isteri kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ibunda kepada Abdullah bin Ja'far. Orang yang mana masya-Allah begitu luar biasa tuan-tuan. Pengorbanan suaminya semua dai. Suami-suaminya semua orang yang bagi masa jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, masya-Allah. Anak ni juga orang yang hebat-hebat berjalan-jalan. Jadi Asma binti Umais, suami pertamanya ialah Ja'far At-Tayyar ataupun Ja'far bin Abi Talib yang syahid dalam peperangan Mu'tah tuan-tuan. Yang kita biasa dengar Nabi SAW telah pergi ziarah rumah mereka. Kan, Nabi tengok anak-anak Ja'far, Nabi rasa sebab Asma binti Umais telah persiapkan makanan untuk menyambut kepulangan suaminya. Walhal Nabi nak bawa berita bahawa suami telah syahid. Beliau pernah menjadi isteri Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dapat anak yang bernama Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, seterusnya isteri yang keempat Abu Bakar yang bernama Sayyidatina Habibah radhiyallahu anha. Daripada Sayyidatina Habibah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mendapat anak yang bernama Ummu Kalsum. Mendapat anak bernama Sayyidatina Ummu Kalsum. Baik, ini adalah tuan-tuan ayuh dirahmati lagi dikasihilah 4 orang isteri Abu Bakar radhiyallahu anhu, ataupun nama betul Abu Bakar siapa tuan-tuan? Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Abdullah bin Utsman At-Taimi, bukan At-Tamimi ya. At-Taimi radhiyallahu anhu. Baik. Seterusnya, ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhar. Ummu Khair radhiyallahu anha, isteri kepada ayahnya. Ayahnya ibu ni adalah isteri kepada ayahnya. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Abi Quhafa itu ialah ayahnya. Abi Quhafa itu namanya ialah Utsman yang betul. Abi Quhafa lewat sikit masuk Islam. Adapun Ummu Khair Salma binti Sakhar radhiyallahu anha ialah ibunda kepada Abu Bakar. Ini masuk Islam awal sikit daripada ayahnya. Baik, kata ulama, Ummu Khair juga disebut dalam riwayat-riwayat sirah menceritakan dikala Abu Bakar dipukul teruk. Waktu Abu Bakar berdakwah depan Kaabah, depan Baitullah, Abu Bakar telah dipukul teruk. Hingga kan wajahnya tak dikenali. Yang kenal dia tuan-tuan yang mulia, saudara perempuan dia, adik-beradik perempuan dia kenal, ni Abu Bakar. Maka dia bawa pulang ke mana tuan-tuan? Di rumah Ummu Khair radhiyallahu anha, ibundanya, masya-Allah. Ibundanya yang merawatnya. Bila mana Abu Bakar sedar, perkataan pertama yang Abu Bakar tanya, bagaimana keadaan Nabi SAW. Ini menceritakan betapa cintanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi SAW. Baik. Jadi tuan-tuan, itu kisah tentang ibundanya Ummu Khair ataupun Salma binti Sakhar radhiyallahu anha, masya-Allah. Baik. Abu Bakar lahir di kota Mekah 2 tahun beberapa bulan selepas kelahiran Nabi SAW. Maksudnya jarak umur di antara Abu Bakar dan Nabi SAW ialah 2 tahun beberapa bulan. Dan Abu Bakar anak kelahiran Mekah. Seterusnya, seorang yang putih kulitnya, kurus badannya, mempunyai bola mata yang bulat dan besar, bahu yang lebar, rambutnya yang lebat, dan diwarnakan dengan inai dan khatam, iaitu cecair hitam. Sangat mahir dalam nasab keturunan kabilah, peristiwa-peristiwa besar mereka dan politik-politik kabilah. Baik, Abu Bakar ni orang yang berkulit putih tuan-tuan.
badannya kurus. Sebab tu dalam bab isbal, melabuhkan pakaian melebihi buku lali, Abu Bakar ni dia ada pandangan yang lain sikit. Sebab badannya kurus. Kalau dia angkat pakaian pun akan londe, kata ulama. Maksudnya badannya kurus, masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar ni kata ulama, masya-Allah, rambutnya diinai. Sebab inai ni dibenarkan bila mana tuan-tuan yang mula rambut kita dah beruban lah. Bila rambut kita dah beruban, maka dibenarkan untuk inai. Dan kata ulama, biasanya di medan perang, orang-orang kafir nampakkan orang yang ada inai, masya-Allah. Kalau dinampak orang yang masih beruban ni, kalau ada uban, dia nampak macam orang tua kan. Tapi kalau nampak orang berinai, nampak orang tu macam masih muda lagi, masya-Allah, maka dibenarkan untuk memakai inai bagi mereka-mereka yang telah berusia. Sebab tu tuan-tuan tengok masyaikh. Contoh ni di Yaman, masya-Allah, ada syekh nama Syekh Abdul Majid Az-Zindani kan. Dia punya janggut dia warna merah, masya-Allah kan. Warna oranye-oranye tu warna inai sebenar lah tu. Oranye merah kan. Rambut dia pun, masya-Allah. Sebab dibenarkan dalam Islam untuk memakai. Abu Bakar As-Siddiq antara sahabat Nabi SAW yang memakai inai pada rambut. Baik. Abu Bakar ni tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, beliau ni pakar dalam nasab keturunan. Sebab itu dalam Rahikul Maktum diceritakan, ada orang yang pakar mengenai sirah, yakni sejarah. Dia tahu orang ni punya sejarah macam ni sekian. Ada orang yang pakar mengenai nasab. Nasab ni tuan-tuan yang mulia, maksudnya macam mana? Kalau dia sebut dia ni bin siapa, dia boleh bacakan. Bin siapa, sampailah kepada Nabi Allah Ismail AS. Ini kepakarannya. Dia tahu. Ni pertembungan nasab ni. Ni sambung kat mana. Yang ni ada saudara. Dia ni saudara kat sini. Bertembung dekat atuk dia yang ini. Bergabung, masya-Allah. Mak dia sekian. Ayahnya sekian. Bin sekian. Bertembung dekat atuknya yang bin sekian. Masya-Allah. Ini kepakaran yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iaitu kepakaran nasab. Dan beliau juga pakar dalam sirah-sirah sejarah kabilah. Masya-Allah. Kepakaran dia. Jadi mengenai bidang politik, masya-Allah, kalau berlaku perbezaan pandangan yang Abu Bakar, dia tahu macam mana nak buat, masya-Allah. Ini kepakaran yang Allah beri kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Dan kata ulama, kepakaran nasab ini bukan selepas Islam. Bahkan Abu Bakar dah ada kepakaran nasab ini sebelum dia masuk Islam lagi. Allah telah beri kepakaran nasab kepada beliau, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mahir dalam bidang nasab dan keturunan. Baik, seterusnya. Beliau merupakan antara tokoh terkenal di Mekah dan amat disayangi oleh masyarakat kerana kelembutannya, kejujurannya dan amanahnya. Baik, kata ulama, Abu Bakar ni dia pakar dalam bidang berniaga. Sehingga kan dalam Rahikul Maktum cerita, beliau ni menjadi rujukan, tuan-tuan, untuk perniagaan bagi orang-orang Yaman dan Syam. Sehingga ada pendapat mengatakan bahawa di kalangan orang Quraisy ada yang merayu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, andai kata mereka ni semua nak hijrah pergi ke Habasyah, biarkan mereka pergi, akan tetapi kamu jangan. Kerana ada satu waktu, tuan-tuan yang mulia, kata ulama, yang mana orang Syam dan orang Yaman akan datang ke Mekah untuk belajar meniaga dengan Abu Bakar. Jadi bila mana mereka pergi Mekah nak belajar meniaga dengan Abu Bakar, maka di waktu itu peniaga-peniaga Mekah yang berniaga di kota Mekah ini akan dapat keuntungan daripada hasil orang yang datang daripada Yaman dan Syam untuk belajar berniaga dengan Abu Bakar tu, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Abu Bakar ni bukan peniaga biasa. Kita boleh sebut zaman kita sekarang ni sifu, tuan-tuan, masya-Allah. Bagaimana tuan-tuan tengok ada doktor-doktor ataupun pakar-pakar motivasi, mereka buat event untuk membantu peniaga-peniaga Melayu, masya-Allah, untuk berdaya saing dalam dunia perniagaan. Seperti Dr. Azizan dan lain-lain, masya-Allah. Rupanya Abu Bakar dulu lagi dah buat, tuan-tuan, masya-Allah. Abu Bakar jadi sifu dulu lagi, masya-Allah, menjadi rujukan kepada peniaga-peniaga. Bukan saja dalam Mekah, bahkan peniaga daripada Yaman dan Syam juga turut, dalam Rahikul Maktum cerita, turut datang ke kota Mekah untuk belajar berniaga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Beliau merupakan orang yang pertama memeluk Islam selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima wahyu yang pertama. Ramai pula sahabat yang memeluk Islam di tangannya kerana sayangnya mereka kepada beliau. Baik, tuan-tuan. Mengenai orang pertama masuk Islam, ada berlaku perbezaan pandangan ulama dalam menyebutkan tentang perkara ini. Kerana sebagian besar pandangan menyebutkan bahawa orang yang pertama yang masuk Islam adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Namun ulama klasifikasikan beberapa bahagian, iaitu wanita pertama masuk Islam Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Orang lelaki pertama masuk Islam Sayyidina Abu Bakar. Anak-anak yang pertama masuk Islam Sayyidina Ali, masya-Allah. Ini yang disebut oleh para alim ulama mengenai tentang siapa yang masuk Islam dulu. Adapun kalau ikut daripada kronologi, yang masuk Islam mula-mula Nabi turun daripada Gua Hira, orang pertama yang Nabi dakwah siapa dia? Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Beliaulah orang yang pertama ummul mukminin yang telah masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Sedangkan Khalid menjadi asbab, masya-Allah. Hari ini umat Nabi SAW begitu ramai. Kenapa? Kerana kata ulama, nabi-nabi yang didokong oleh isterinya dalam dakwahnya, maka umatnya ramai, masya-Allah. Nabi-nabi yang tidak didokong oleh isterinya, maka umatnya tidak ramai. Sebab tu ulama bagi contoh Nabi Nuh AS. Yang mana Nabi Nuh buat dakwah bukan sekejap, tuan-tuan. Bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Bukan setahun Nabi Nuh buat dakwah. 950 tahun antara cerita dalam Quran. Akan tetapi pengikutnya tak ramai, 70-80 orang saja. Setengah pandang kata 83 orang saja. Ada kata 90 orang saja, tak ramai. Kenapa? Kerana isteri tidak mendukung dakwahnya. Namun kata ulama, nabi-nabi yang didukung oleh isterinya dalam dakwahnya, umatnya ramai. Umatnya ramai. Sebab isteri mendukung dakwahnya. Nabi Ibrahim AS didukung oleh isterinya. Siti Sarah, Siti Hajar. Mendukung dakwah Nabi Ibrahim AS. Umatnya ramai, subhanallah. Nabi Musa AS didukung oleh isterinya. Sayyidatina Safurah binti Syu'aib radhiyallahu anha. Yang mana alaihissalam, yang mana isteri, yang mana umatnya ramai, masya-Allah. Nabi SAW didukung oleh isterinya, masya-Allah. Sayyidatina Khadijatul Kubra, umatnya ramai, masya-Allah. Jadi nabi-nabi kata ulama yang didukung oleh isterinya dalam dakwahnya, umatnya ramai. Jadi tuan-tuan yang penting untuk melibatkan isteri dalam dakwah. Kalau kita orang dakwah, kita tak libatkan isteri kita dalam dakwah, maka ia kerugian yang besar. Bahkan kata Mufti Lutfi rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Walaupun seluruh dunia menyokong kita, mengatakan memang hebat kamu punya dakwah, tapi isteri tak sokong kita. Isteri kata tak ada apa-apa dakwah kita. Maka ia sebenarnya melemahkan kita akhirnya. Tetapi walaupun seluruh dunia menentang dakwah kita, tapi isteri di rumah mendukung kita, kata Mufti Lutfi rahimahullah, maka ia sebenarnya tidak mematahkan semangat kita untuk terus berdakwah. Ini disebut oleh Mufti Lutfi rahimahullah Al-Banjari. Baik tuan-tuan, kita sambung. Dan ramai juga orang Islam di tangan Abu Bakar, nanti kita sebutkan insya-Allah. Sebab mereka takluk dengan Abu Bakar As-Siddiq, mereka belajar berniaga dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah satu orang yang mana sifatnya begitu mulia, maka mereka takluk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah SWT, ramai orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar sebenarnya. Bahkan hari pertama Abu Bakar masuk Islam, dah hadirlah orang beriman kepada Allah SWT di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Mereka takluk dengan Abu Bakar, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, Abu Bakar ni dia punya hubungan, senang cakap, hubungan dia, masya-Allah, connection dia dengan orang-orang Mekah ni sangat dekat, masya-Allah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq bila masuk Islam, dia boleh dakwah orang-orang lain kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, ketika sebelum Islam, beliau ke Yaman dan bertemu dengan seorang pendeta dari Azad, dan pendeta itu maklumkan bahawa Rasul akhir zaman akan muncul di tanah Arab. Bila beliau sampai ke Mekah, Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, aku adalah utusan Allah kepadamu dan manusia seluruhnya. Berimanlah kepada Allah. Aku bertanya, apa buktinya? Rasulullah SAW bersabda, pendeta yang engkau temui di Yaman. Aku bertanya, pendeta yang mana? Rasulullah SAW menjawab, pendeta yang membacakan bait-bait syair kepadamu. Aku bertanya, siapa yang memberitahumu, wahai kekasihku? Rasulullah SAW menjawab, malaikat agung, ini Jibril AS yang datang kepada Nabi-Nabi terdahulu. Aku berkata, hulurkan tanganmu, ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar mengucapkan syahadah ini di tangan Nabi SAW. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dekat ini mengenai keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana Abu Bakar tuan milik ataupun nama betulnya Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu, beliau ialah peniaga, masya-Allah. Seperti kita tahu dalam surah, dalam Quran kan, kita baca la ila fi quraish ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Orang Quraisy ni tuan-tuan mula mereka berdagang tak kira musim sejuk, musim panas. Begitulah juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Surah ni tuan-tuan yang mulia, kita baca kan di Ila ni. Kita baca ni, masya-Allah. Kata ulama, pertama Allah Subhanahu taala mudahkan kalau kita dalam safar, dalam perjalanan, kita baca surah ni, Allah Taala akan mudahkan perjalanan kita. Kita dalam perjalanan jauh nak balik kampung dan sebagainya. Perjalanan jauh-jauh lah, kalau pergi kedai runcit ataupun kedai Aceh yang dekat rumah kita tu, tak payahlah nak baca ni kan. Perjalanan yang jauh kata ulama, perjalanan yang berat. Antara amalan para alim ulama ialah membaca surah ini tuan-tuan. Li ila fi quraish ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif, sampai habis baca. Dan yang kedua kata ulama, kalau kita dalam keadaan lapar. Begitu lapar sangat, ini bulan Ramadan kan, kalau ada waktu lapar. Kadang tak terasa lapar sangat pun, tengok main Facebook, tengok ada gambar-gambar makanan, terus lapar perut. Apa nak buat bila terasa lapar sangat, maka baca surah ni.
Dalam surah ni Allah Taala menyebutkan li'ila fi Quraisy ila fi marhalat asy-syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberi makan ketika kamu lapar. Alladhi at'amahum min ju'. Jadi tuan-tuan mulia, masya-Allah kita baca surah ni juga ada pandangan ulama menyebutkan bahawa ia akan menjadi asbab rasa lapar tu hilang daripada perut kita, insya-Allah. Ini bukan terdapat dalam hadis tetapi anjuran para alim ulama. Ini kita kena tahu tuan-tuan. Perbezaan di antara perkara yang terdapat dalam hadis dan juga anjuran para alim ulama. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang bersamamu dalam Islam ketika ini? Rasulullah SAW menyatakan, orang merdeka, hamba, yang ini Abu Bakar dan Bilal. Aku lantas membaiat Rasulullah SAW dan mengatakan, aku adalah orang yang keempat meluk Islam. Ini Amr bin Ambasah ni antara sahabat Nabi SAW yang awal lah masuk Islam di tangan Nabi SAW setelah didakwah oleh baginda. Baik, Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Walaupun namanya dulu tuan-tuan yang mulia Abdul Ka'bah, ataupun setengah pandangan kata namanya dulu ialah Al-Atiq. Atiq ni salah satu daripada nama Ka'bah, Baitul Atiq. Nama Ka'bah kan. Baik, walaupun namanya Abdul Ka'bah ataupun Baitul Atiq dulu, tapi beliau antara sahabat Nabi SAW yang mana zaman jahiliah tidak menyembah berhala. Dan ramai lagi, ada beberapa orang lagi sahabat Nabi SAW yang di zaman jahiliah lagi tidak pernah menyembah berhala. Masya Allah. Baik. Pernah ditanya, kenapa kamu tidak minum arak? Beliau Ibn Abu Bakar menjawab, aku menjaga anggota dan maruahku. Arak merosakkan anggota dan merosakkan maruahku. Maksudnya kata ulama, daripada zaman jahiliah lagi, Abu Bakar ialah seorang yang mana Masya Allah kehidupannya, kalau kita sebut zaman sekarang ni, kehidupan orang yang bermoral. Bermoral, Masya Allah. Dulu masa saya sekolah Cina dulu, kalau orang tak ambil pendidikan Islam dekat sekolah Cina, dia ada pendidikan Islam juga. Bagi orang bukan Islam, kawan-kawan kita non-Muslim yang tak ambil pendidikan Islam, waktu kita pengajian pendidikan Islam tu, dia ambil pendidikan moral. Baik, pendidikan moral, saya sempatlah belajar darjah 1 sebab masa darjah 1 tu tak masuk lagi sekolah, tak masuk lagi kelas pendidikan Islam. Jadi, pendidikan moral ni sama je macam yang Islam ajar. Jangan khianat orang, tolong orang. Maksudnya kehidupan yang bermoral. Sebenarnya apa yang disebutkan dalam pendidikan moral itulah yang diajar oleh Islam, masya-Allah, akhlak. Perilaku yang baik, beradab dan sebagainya, masya-Allah. Cuma tak didetailkan lah. Dia beritahu secara literal macam tu sajalah. Jadi Abu Bakar ni sebelum Islam lagi kehidupannya kehidupan orang yang bermoral. Tak minum arak, dia nampak arak ni lagi banyak negatif dia. Keburukannya banyak. Maka dia elakkan dirinya. Ni orang yang mana masya-Allah orang yang wibawa. Bahkan kata ulama, di situlah nampak ciri-ciri kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ciri-ciri orang yang mana menemani kekasih Allah SWT di akhir zaman. Iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi teman ataupun sahabat dekat Nabi SAW zaman jahiliah lagi tak minum arak. Subhanallah. Baik. Dan Abu Bakar merupakan salah seorang daripada asyarah mubasyarah 10 orang yang dijamin syurga di dunia. Subhanallah. Nanti kita ambil poin-poin tuan-tuan. Kita tak cerita kisah lengkap Abu Bakar. Yang ni tuan-tuan boleh tengok dalam Tarikh Khulafa. Yang ni lengkaplah kisah Abu Bakar. Daripada Abu Bakar lahir sampai Abu Bakar wafat. Yang ni kita cuma ambil poin-poin supaya kita sidang pendengar, termasuk saya, kita dapat ulang kaji masya-Allah kisah Abu Bakar dan menambah pengetahuan kita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ialah sahabat Nabi SAW yang telah membebaskan hamba-hamba di zaman awal Islam. Jadi tuan-tuan yang mulia, hamba di zaman awal Islam yang disiksa yang begitu dahsyat, masya-Allah. Contohnya Bilal bin Rabah. Siapa yang bebaskan dia tuan-tuan? Abu Bakar yang hantar wakil bebaskan Bilal. Bebaskan Bilal. Setengah pandangan kata datangnya wakil Abu Bakar nak bebaskan Bilal waktu tu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni tuan Bilal. Dan Bilal tuan-tuan mulia disiksa di mana tuan? Satu tempat yang di Mekah sekarang namanya Batha Quraisy. Batha Quraisy tuan-tuan yang mulia sekarang ni tempat penempatan lah, rumah lah sekarang. Orang Fatani, orang Melayu dia ramai tinggal sana. Baik. Dulu Batha Quraisy tempat keramaian. Dulu tempat macam padang pasir, tempat orang Arab lepak-lepak zaman jahiliah ni. Mereka bakar unggun api, makan-makan semua kat situ. Jadi bila mana mereka dapat tahu Bilal masuk Islam dan juga orang-orang di kalangan orang yang lemah hamba masuk Islam, maka dibawa siksa. Siapa yang dibawa ke situ? Kata ulama, di kalangan mereka yang tak ada kabilah. Adapun mereka yang ada kabilah, mereka disiksa oleh kabilah mereka sendiri.
Kalau tak ada kabilah, bawa ke situ. Sebab kabilah lain tak boleh seksa kabilah orang tu. Sebab walaupun mereka berbeza agama, tapi mereka tak ada tengok orang kabilah lain seksa orang kabilah dia. Macam tu, sistem mereka punya asabiah sampai tahap macam tu. Jadi orang yang tak ada kabilah seperti Bilal, maka dibawa pergi ke Batak Quraisy ni untuk diseksa. Antaranya sebetulnya Bilal bin Rabah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hantar wakil bebaskan Bilal. Dan siapa lagi? Sayyidatina Zinirah radhiyallahu anha, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Amir bin Fukhairah radhiyallahu anhu. Ini antara sahabat-sahabat Nabi yang disiksa pada awal Islam dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia hamba dibebaskan oleh Abu Bakar. Bahkan Amir bin Fukhairah adalah orang yang mana masya-Allah di kalangan orang yang membantu dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang tu kan. Antaranya ialah Amir bin Fukhairah yang membantu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Seterusnya, Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang mengiringi Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Sebab itu hendak keluar, Rasulullah SAW bersabda, jangan gopoh, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kamu sebagai peneman aku. Bahkan tuan Mila Abu Bakar, dia bukan jadi peneman Nabi biasa-biasa tuan-tuan dalam hijrah Nabi, Masya Allah. Dia teman sungguh-sungguh, subhanallah. Telah kita ceritakan sebelum ni, yang ni kita cuma ambil poin-poin, saya nak cerita. Bagaimana Abu Bakar ni tuan-tuan betul-betul jaga Nabi SAW. Bahkan kata ulama, waktu Nabi SAW menceritakan yang Nabi diperintahkan untuk hijrah, Abu Bakar telah pun siapkan unta untuk Nabi SAW. Dan unta tu dihadiahkan kepada baginda. Nama unta tu ialah Qaswa. Nama unta tu ialah Qaswa. Unta ini dihadiahkan oleh Abu Bakar kepada Nabi SAW. Dan unta ini tuan-tuan yang mulia, unta yang Nabi pakai ketika hijrah Badar, ketika Uhud, Fathu Mekah, ketika haji terakhir Nabi SAW. Bahkan unta ni tuan-tuan yang mulia, kata ulama, bersama Nabi ketika turunnya wahyu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kami telah sempurnakan nikmat kami untukmu, ini agama. Yang mana kisah ini diceritakan oleh para alim ulama yang menceritakan bahawa dengan jelas menunjukkan bahawa agama telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala dan Nabi SAW akan dijemput pulang oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, unta ni namanya Qaswa. Kalau tuan-tuan pergi di Madinah, ada muzium namanya Mathaf Abdul Aziz Al-Ka'ki. Muzium Abdul Aziz Ka'ki, dia muzium persendirian. Jarak dia daripada Masjid Nabawi 10 km jalan nak pergi airport baru. Di situ tuan-tuan yang mulia, dia ada pameran dah. Masuk seorang, tak salah saya, 20 rial, tak salah saya pun tak ingat dah. Baik. Tuan-tuan akan jumpa satu replika unta yang matanya diikat dengan kain. Kain hitam. Dulu masa zaman saya belajar, saya pernah tanyalah kenapa diikat. Maka dia pun ceritakan tentang unta Qaswa. Yang mana lepas kewafatan Nabi SAW, unta ni tunggu depan pintu rumah Nabi SAW. Nabi tak keluar. Hari kedua tunggu, Nabi tak keluar. Kisah ni sedih, tapi saya ringkaskan. Kalau bulan puasa ni, kita kurangkan cerita nangis-nangis ni kan. Takut nangis-nangis nanti takut ganggu pula kan kita punya kita punya ibadah, kita puasa, kita takut lemah pula nanti kan. Sebab tak semua orang menangis dia boleh tahan. Ada orang dia menangis akhirnya menjadi sebab lemah badan dia untuk berpuasa. Ada orang bagus untuk menangis sebab nak lembutkan hati. Jadi berbezalah orang masing-masing, masya-Allah. Jadi kita kurangkan kisah nangis-nangis lah. Tapi kisah ni memang sedih. Dan kebiasaannya kalau diceritakan di Madinah, biasanya para jemaah umrah akan menangis mendengar kisah unta yang bernama Qaswa ni tuan. Tuan kena ingat nama dia Qaswa. Baik. Unta Qaswa ni tuan, lepas dia tunggu Nabi SAW, dia dapat tahu bahawa dia dapat merasakan Nabi SAW wafat. Dah takdirlah Nabi. Sedih ni. Kata ulama, sedihnya Qaswa ni dia telah berjalan menuju ke Baqi'. Tuan tengok daripada jarak rumah Nabi, makam Nabi sekarang, pergi ke Baqi' tu tak berapa jauh. Baqi' ni macam bukit sikit. Qaswa telah menghentak tubuhnya ke Baqi' tu. Bukit tu kan. Nak beritahu pada sahabat, daripada aku terus hidup, lebih baik aku mati sebab Nabi SAW dah pun wafat. Kata ulama tak lama, sebulan lepas kewafatan Nabi SAW. Qaswa ni dia menangis, kata ulama. Zaman Abu Bakar dia menangis. Kan lepas Nabi wafat, Abu Bakar jadi Amirul Mukminin. Zaman Abu Bakar lah masa tu. Dia menangis sehingga matanya buta. Sebab tu matanya diikat. Sahabat Nabi tak sanggup tengok keadaan Qaswa. Menangis sampai matanya buta tuan-tuan. Subhanallah. Bayangkan betapa cinta dan rindu pada Nabi SAW. Seekor unta yang tak ada perasaan. Unta tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, unta pun menangis kerana rindu dan cinta pada Nabi SAW. Betapa kita hari ini tuan-tuan yang mulia, adakah kita cinta dan rindu pada Nabi 1400 tahun? Insan yang mana pernah doakan kita tuan-tuan yang mulia, nak selamatkan kita daripada api neraka Allah Ta'ala.
yang nak kita jadi orang kenal siapa dia Allah. Telah menangis untuk kita. Namun pada hari ini tuan-tuan mula, kita kurang selawat pada Nabi SAW. Pernah tak kita duduk seorang-seorang mengenangkan pengorbanan Nabi SAW dan mengalir air mata daripada kelopak mata kita? Dan Abu Bakar pernah beritahu pada Bilal, orang yang menangis kerana rindu pada Nabi, berkata kepada Bilal, orang ini takkan pernah ditinggalkan Nabi di akhirat nanti. Ini disebut dalam tarikh Dimash, Ibnu Atsakir rahimahullah. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah SWT, maka akhirnya tak lama lepas tu sebulan lepas kewafatan Nabi, Qaswad ni meninggal. Qaswad ni mati, tuan-tuan, masya-Allah. Ini unta yang dihadiahkan oleh Abu Bakar ketika nak hijrah. Dan tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, telah kita ceritakan ini menzahirkan sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang mana merupakan sahabat Nabi yang memahami mansyah Nabi SAW. Telah kita ceritakan apa perbezaan mansyah dan juga talab. Mansyah ni memahami kehendak, adapun talab ini kehendak, tuan. Keinginan. Jadi tuan bila ulama bagi contoh, satu orang suami penat balik kerja. Sampai depan pintu, Assalamualaikum. Bini buka pintu. Waalaikumsalam. Bang, penat bang? Oh, penat sayang. Tolong buat kopi boleh tak? Ni cerita bukan bulan puasa lah. Bulan lain. Ni ulama bagi contoh. Boleh bang. Bini kata. Bini pun pergi dapur buat kopi. Masya Allah. Hidangkan kat suami. Solehah tak isi tu? Solehah lah. Order tu dapat. Dia kalau tak solehah, pergilah buat sendiri. Pemalas. Menyusahkan orang je. Kau ingat kau seorang penat balik kerja. Aku pun penat kat rumah. Yang jenis beletih macam ni. Yang ni jam lah tuan-tuan. Masya Allah. Yang ni pening lah kepala suami kan. Tapi isteri yang solehah, kalau minta terus pergi buat. Ini adalah tolak. Order dapat. Adapun mansyah lebih dahsyat daripada tolak. Satu orang suami balik kerja. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam bang. Bini buka pintu. Bang nampak macam penat. Untuk abang yang penat telah pun ayang siapkan kopi panas. Tak minta lagi dah dapat. Ini mansyah tuan. Memahami kehendak. Susah nak jumpa isteri yang memahami mansyah suami. Masya Allah. Kadang-kadang 30 tahun, 40 tahun kahwin pun masih tanya lagi, abang nak minum apa? Sebab dia tahu suaminya banyak kenah, suka tukar-tukar minum. Kalau suaminya asyik minum teh je, dia tahulah suami nak minum apa kan. Tapi kalau jenis suami pun jenis banyak kenah, pening juga kepala bini kan. Tukar-tukar air. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasih. Itu perbezaan antara talab dan mansyah. Adapun Abu Bakar ialah sahabat Nabi yang paling memahami mansyah Nabi SAW. Terbukti dalam banyak kisah. Antaranya kisah hijrah. Nabi bagi tahu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, telah pun ku siapkan unta untuk hijrah. Telah siapkan. Dah disiapkan unta untuk berhijrah. Tuan-tuan, Masya Allah. Baik. Seterusnya, Abu Bakar tuan bila masa hijrah kita biasa dengar kisah. Naik Jabal Sur sama-sama dengan Nabi SAW. Kalau Nabi umur 54, beza 2 tahun, Abu Bakar umur 52. Waktu hijrah Nabi umur 54, Abu Bakar umur 52. Usia tak jauh beza, Masya Allah. Baik. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah SWT. Nabi SAW telah mendaki Abu Bakar sampai di Jabal Sur, di Gua Sur, di depan Gua Sur. Abu Bakar minta izin untuk masuk dulu. Dan kita biasa dengar, dia tutup semua lubang. Masya Allah. Ini tunjukkan Abu Bakar bukan teman biasa-biasa. Teman sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh Nabi SAW ketika hijrah. Subhanallah. Dan tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah SWT. Apa berlaku tuan-tuan? Maka, Masya Allah, ketika hijrah, ketika di Jabal Sur, satu lubang tak dapat tutup. Abu Bakar telah minta Nabi masuk dan tutup dengan kaki dia. Nabi SAW baring di riba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi, Masya Allah. Bukan kerana sahabat. Pak mentua pula, Masya Allah. Rapatnya Nabi dengan Abu Bakar daripada sebelum Islam lagi. Abu Bakar telah bersahabat dengan Nabi SAW. Dan akhirnya kita biasa dengar apa? Ular telah patuk ke kaki Abu Bakar. Ini nak cerita begitu besarnya korban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dalam peristiwa hijrah, subhanallah, dan banyak lagi tuan-tuan. Dan kata ulama, dalam Gua Sur lah Allah Ta'ala telah bagi tahu tentang yang mana Allah SWT bersama dengan Abu Bakar dan juga bersama dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Ia berlaku perbezaan di kalangan para ulama dalam menyatakan tentang kisah Nabi Allah Musa AS di saat di depan lautan, di kiri kanan bukit batu, di belakang tentera Fir'aun. Bani Israel dikejar. Nabi Musa membawa Bani Israel ketika itu. Depan Laut Merah, kiri kanan bukit batu, belakang tentera Fir'aun. Apa yang Bani Israel beritahu kepada Nabi Musa? Inna lamudrakun. Wahai Musa, kita tersusul lagi ni. Kita perangkap kita, mati dah kita, wahai Musa. Tak boleh pergi mana dah. Kiri kanan bukit batu, belakang tentera Fir'aun. Setengah pandang kata tentera Fir'aun ni cecah 2 juta. Wallahu ta'ala alam. Ada setengah pandang kata sebut macam tu. Depan Laut Merah, subhanallah. Nak lari pergi mana tuan-tuan?
Inna lamudrakun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam ialah orang yang buat dakwah. Nabi Allah buat dakwah. Orang yang buat dakwah, bergantungan dia tuan-tuan mula, kata ulama, tidak ada jalan buntu. Dia tahu Allah Ta'ala akan selesaikan masalah ni. Apa jawab Nabi Musa? Kalla. Sekali-kali tidak. Bukan la aja, kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama dengan Tuhanku yang memberi tunjuk padaku. Inna ma'iyya rabbi. Sesungguhnya aku. Kata ulama, kenapa Nabi Musa kata aku? Kenapa tak kita? Allah Ta'ala bersama dengan kita semua. Kerana perbezaan di antara abid dan da'i. Umat Nabi Musa, Bani Israel, mereka ni hanya abid. Mereka tidak da'i. Mereka tidak dakwah. Adapun Nabi Musa itu adalah Nabi Allah. Kan Nabi-Nabi ni kan da'i. Wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi. Nabi-Nabi ni lah orang yang bermaksud kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Da'i. Orang bermaksud kepada Allah. Maka Allah SWT bersama dengan orang yang buat dakwah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua asma'u wa ara. Iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun ketika dakwah Fir'aun. Aku dengar apa yang mereka nak buat pada kamu dan aku lihat apa yang mereka nak buat pada kamu. Jadi menunjukkan dalil yang kuat betapa dakwah ni, orang yang buat dakwah akan ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat dakwah akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di zaman Nabi SAW, ketika dalam Jabal Sur, ketika dalam Gua Sur, Nabi beritahu pada Abu Bakar, sedangkan tadi Nabi Musa beritahu kepada umatnya, Allah bersama Nabi Musa saja. Bersama baginda Musa saja. Adapun Nabi beritahu dekat Abu Bakar, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Kenapa Allah Ta'ala bersama dengan kita? Walhal Nabi dan umat. Abu Bakar itu umat, bukan Nabi. Kerana kata ulama, Abu Bakar juga buat dakwah macam Nabi. Mewarisi kerja dakwah Nabi SAW. Orang yang buat dakwah, Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Innallaha ma'ana. Ini disebut oleh setengah ulama dalam membahaskan tentang perbezaan perkataan ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sebenarnya, Abu Bakar ketika dalam perjalanan nak pergi Madinah pula. Turun daripada Jabal Sutur nak pergi Madinah. Abdullah bin Uraikid jadi penunjuk jalan. Rahaba. Dalil penunjuk jalan, Masya Allah. Maka berlaku tuan-tuan mula, kata ulama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kadang-kadang dia belah kiri, kadang-kadang duduk belah kanan, naik unta kan. Kadang-kadang duduk belah kiri, kanan, depan, tukar-tukar. Maka dia tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu buat tukar-tukar tempat? Abu Bakar kata, kerana apa? Kerana saya ni merasakan musuh datang daripada belah kiri, maka saya pergi belah kiri. Bila saya rasa musuh datang belah kanan, maka saya pergi belah kanan. Saya rasa musuh daripada depan, saya pergi belah depan. Saya rasa musuh daripada belakang, saya pergi belakang. Dia takut musuh datang. Dan kalau musuh datang, biarlah musuh tu bunuh dia. Jangan mencederakan Nabi SAW. Ini tuan-tuan yang milik orang yang betul-betul jaga Nabi SAW. Sebab itu kata ulama, Abu Bakar lah orang yang paling faham mansyah Nabi SAW. Baik. Unta Nabi tadi namanya Qaswa. Bukan Qaswah. Bukan Qaswah. Qaswa. Koma atas. Kalau tulis Melayu dia Qaswa, koma atas. Qaswa. Dekat Madinah, dekat dengan universiti kami, ada satu restoran Mat'am Qaswa. Dia ada jual nasi unta, tuan-tuan. Qaswa. Itu nama unta Nabi SAW. Unta Nabi ni ada banyak, bukan satu. Baik. Di Madinah, beliau telah disaudarakan dengan seorang sahabat Nabi SAW, sahabat Ansar, iaitu Sayyidina Kharijah bin Zuhair radhiyallahu anhu al-Ansari. Baik, di Madinah kan orang dipairing-pairingkan. Duduk rumah sahabat-sahabat Nabi kan. Abu Bakar Siddiq dipairingkan dengan keluarga Kharijah bin Zuhair radhiyallahu anhu al-Ansari, orang Ansar, masya-Allah. Ketika mana disaudarakan Muhajirin dan Ansar, Abu Bakar disaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik. Sentiasa menyertai peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Rasulullah SAW dan Ali. Bersama kamu berdua sekarang ada Jibril dan sahabat-sahabat lain ditemani oleh Mikail dan Israfil. Ini dalam peperangan Badar. Kan dalam peperangan Badar kan malaikat turun. Malaikat turun bagi Allah Ta'ala hantar bantuan kan. Setengah pandangan kata malaikat turun 5,000 malaikat dan malaikat ni hanya diperintahkan turun, tak diperintahkan naik. Itu setengah pandangan lah. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu tuan-tuan pergi Badar, dia punya tenang dia rasa lain, masya-Allah. Setiap tempat-tempat yang ada malaikat ni dia rasa lain.
Mekah lain rasanya tenang. Madinah tenangnya rasa lain, di Taif lain, di Badar lain, masya-Allah. Tempat-tempat barakah yang dipijak oleh Nabi dan para sahabat, subhanallah. Jadi tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, ni Aqsa, tempat yang dipijak oleh nabi-nabi, masya-Allah. Ada malaikat di sana. Lain dia punya barakahnya, ketenangannya, sakinahnya rasa lain. Baik, jadi Abu Bakar dan Ali tuan-tuan yang mulia ditemani oleh Jibril. Maksudnya Jibril ada dekat-dekat dengan mereka. Adapun sahabat-sahabat yang lain, masya-Allah, selain malaikat-malaikat lain teman, ada juga bersama mereka malaikat Mikail dan juga malaikat Israfil. Kata ulama, kalau Allah Taala hantar satu malaikat sudah cukup untuk membantu para sahabat di Badar, tetapi Allah Taala gembira dengan iman para sahabat pada ketika itu dan Allah Taala hantar kepada mereka tuan mulia begitu banyak malaikat, subhanallah. Dan tuan mulia, peristiwa Badar tu berlaku dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Nanti insya-Allah 17 Ramadan kita akan bicarakan tentang Badar Al-Kubra, insya-Allah. Baik. Sambung. Rasulullah SAW diberikan tempat duduk. Rasulullah SAW diberikan tempat duduk oleh Sa'ad bin Mu'az dan di samping Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Pernah duduk di atas Bukit Uhud. Abu Bakar pernah naik Bukit Uhud bersama Nabi SAW. Baik, satu hari tuan-tuan bila, ni hadis Muslim. Nabi SAW naik Gunung Uhud. Gunung Uhud ni lah gunung yang sangat mencintai Nabi. Gunung Uhud ni gunung yang mencintai Nabi. Nabi sebut lebih kurang mafhum, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Inilah gunung yang cinta kepada kami dan kami pun cinta kepadanya. Dalam riwayat lain sebut Uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Inilah gunung, Uhud ini adalah gunung. Uhud ini gunung yang cinta kepada kami dan kami pun cinta kepada dia. Sebab itu kata ulama, sunnah kalau kita bawa jemaah, kan, khususnya para mutawif lah, bawa jemaah pergi ke Uhud, di depan Uhud kita zahirkan, wahai Uhud, kami cinta pada kamu. Kerana apa? Kerana Nabi SAW juga mencintai kamu. Kami nak jadi orang yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Antara yang Nabi cintai pada tuan, Uhud, Masya Allah. Jadi Uhud ni sangat cinta pada Nabi SAW. Kalau tuan-tuan pergi di Muzium Mata Al-Zakaki tu ada map satelit dia ambil gambar daripada atas, kan. Bentuk Uhud tu bentuk Muhammad, tuan-tuan. Ini bukan saya reka-reka cerita, tuan-tuan pergilah muzium tu. Abdul Aziz Al-Ka'ki, dia ada gambar, dia kat atas tu ada gambar map geografi tu, kan. Bentuk Uhud ni bentuk Muhammad, subhanallah. Nak cerita cintanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, kata ulama, kan, apa dia, tuan-tuan? Waktu Nabi naik Gunung Uhud, waktu itu Nabi bersama siapa, tuan-tuan? Bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Pernah kata Sayyidina Ali juga ada masa tu. 4 orang sahabat besar. Nabi naik, Uhud ni bergoncang, tuan. Ulama kata gementar, tuan-tuan. Nervous, tuan-tuan, bila Uhud. Orang yang kita cinta, tuan-tuan, bayanglah, kan, kalau kita suka satu orang, cinta satu orang, orang tu datang dekat dengan kita ataupun bersalam dengan kita, apa perasaan kita? Tak payah orang lah, kalau kita ada apa, kekasih contohnya, nampak dia punya bumbung rumah pun dah berdebar, selipar dia, Allah, selipar dia ada, kita nak pergi perpustakaan kan, tengok, Allah, selipar dia ada, kasut dia ada, berdebar dah rasa. Nampak bapak dia, berdebar dah rasa. Ni baru nampak bapak, belum nampak dia lagi. Sekarang ni Uhud berdepan dengan keadaan yang mana kata ulama, Nabi SAW naik gunung Uhud. Uhud ni lah gunung yang ada perasaan cinta pada Nabi SAW, dan merupakan antara min jibal jannah, daripada gunung-gunung syurga, subhanallah. Bila naik dia bergementar, nervous, bergoncang dia. Nabi ketuk, kata ulama, usbut ya Uhud, berhenti bergoncang wahai Uhud. Nabi suruh berhenti bergoncang. Sesungguhnya di atas kamu ada Nabi, Siddiq, ini Abu Bakar, dan wasyahidan, 2 orang yang syahid. Dan kata ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Dan di sini secara isyarat, bukan secara jahratan, tapi secara jelas, secara isyaratan. Nabi SAW nak tunjukkan bahawa susunan lepas kewafatan Nabi SAW, siapa yang akan pimpin umat ini. Baik, Nabi sebut, sesungguhnya atas Nabi ni, Nabi Siddiq, itu Abu Bakar, wa syahidan, 2 orang yang syahid. Siapa dia, tuan-tuan? Umar juga Uthman. Kata ulama, macam mana Nabi boleh tahu?
Sebab itu ada pandangan kata Nabi SAW ni mengetahui perkara yang gaib yang diberitahu oleh Allah. Adalah batasannya. Nabi SAW tahu perkara-perkara yang gaib, perkara akhirat dan sebagainya yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi SAW. Wa syahidan, Umar dan Osman syahid lepas Nabi wafat. Jauh daripada zaman Nabi SAW. Ini tuan-tuan yang mulia, Masya Allah. Umar dan Osman Nabi susun. Dan riwayat hadis ni kata ulama, riwayat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau orang Syiah kata Ali tak iktiraf Abu Bakar sebagai khalifah, maka tuan-tuan yang mulia tengok pada hadis ini, Sayyidina Ali riwayatkan melalui susunan Nabi, Abu Bakar, syahidan Umar, Osman, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan ada banyak lagi lah secara isyarat Nabi menunjukkan bahawa lepas Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Subhanallah. Baik. Antaranya Abu Bakar jadi imam waktu Nabi gering, waktu Nabi sakit kan, masya-Allah. Baik. Rasulullah SAW bertanya, siapa di kalangan kamu yang berpuasa hari ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, saya. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi tanya. Nabi tanya, siapa yang puasa hari ini? Abu Bakar kata, saya puasa. Jadi kalau orang tanya puasa ke tak? Kita kena jaga niat kita lah. Kita cakap, ada orang kata saya tak nak beritahu saya puasa sebab nanti takut saya riak. Dalam kita takut tu kadang kita takut riak masuk waktu tu. Cakap je lah, insya-Allah saya puasa, insya-Allah. Jangan dalam keadaan menjaga hati kita cakap betul, bukan kita tipu kita puasa. Jadi Abu Bakar bila ditanya oleh Nabi, Abu Bakar berkata saya puasa. Kemudian Nabi SAW tanya, siapa yang mengikuti jenazah? Yang ini mengiringi jenazah kan dapat pahala kirat sebesar gunung Uhud. Maka Abu Bakar menjawab, saya. Nabi tanya lagi, siapa yang menjamu makan kepada orang miskin? Ini hari ini siapa dia bagi orang miskin makan hari ini? Abu Bakar jawab, saya. Masya Allah. Nabi SAW bertanya lagi, siapa yang melawat orang sakit? Ini hari ini ada tak siapa-siapa yang dah pergi ziarah orang sakit? Ziarah orang sakit ini besar pahala, tuan-tuan. Jangan kata orang sakit, orang tak sakit pun kalau kita ziarah besar pahala, masya-Allah. Ganjaran ni dalam bab ziarah kan, hadis-hadis bab ziarah ni subhanallah, besar tuan, masya-Allah. Hadis bab ziarah. Sehingga ada sahabat kata, siapa yang ziarah orang sakit atau orang tak sakit, satu malaikat menyuluh di langit, selamatlah kamu, selamatlah perjalanan kamu, sesungguhnya kamu telah tempat satu tempat di syurga Allah. Besar tuan, ganjaran ziarah. Ni musim-musim bulan Ramadan ni kita bertukar laut dengan jiran-jiran sebelah dengan sambil hati niat ziarah. Mudah-mudahan dapat pahala. Tak payah masuk rumah lah, kat pagar pun boleh. Ziarah ni tak semesti kena masuk rumah. Orang dakwah pergi ziarah rumah ke rumah tu tak masuk rumah pun. Kat pagar je pun boleh. Tak ada masalah. Jadi kita tahu ikhwal, khabar dia sihat dan sebagainya. Tuan-tuan. Abu Bakar menjawab, saya. Ziarah orang sakit ini pun saya. Rasulullah SAW bersabda, tidak terhimpun kesemuanya ini melainkan masuk syurga. Perkara ni, amalan-amalan ni, puasa, bagi orang miskin makan, iring jenazah, ziarah orang sakit. Ni semua ni masya-Allah adalah amalan-amalan ahli syurga, subhanallah. Jadi Abu Bakar ni antara orang yang mana ada ciri-ciri ahli syurga kat dunia, subhanallah. Baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika aku boleh menjadikan seseorang sebagai kekasih, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tunjukkan Nabi menzahirkan cinta dan sayangnya Nabi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan tuan-tuan yang mulia, dalam kitab Munabihat diceritakan, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menceritakan tentang Abu Bakar Siddiq pernah menzahirkan bahawa Abu Bakar kata, dalam dunia ini aku mencintai 3 perkara, kata Abu Bakar. 3 perkara. Pertama apa tuan-tuan? Abu Bakar kata, pertama membelanjakan harta untuk apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi suka. Tengok apa Nabi suka, dia akan belanjakan. Untuk benda Nabi suka, untuk perang, untuk jihad, untuk dakwah, untuk apa saja yang Nabi suka, dia akan sediakan, masya-Allah. Yang dibebaskan Bilal tu, kata ulama, atas asbab Nabi menzahirkan keinginan Nabi SAW nak Bilal dibebaskan, maka Abu Bakar bebaskan. Yang kedua, Abu Bakar kata, saya begitu cinta memandang wajahmu ya Rasulullah. Abu Bakar ni suka memandang wajah Nabi SAW. Subhanallah. Sebab itu kata ulama, ada beberapa ibadah yang tengok je dapat pahala, tuan-tuan. Pertama, tengok Kaabah, Baitullah. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kenapa ada orang pergi umrah kadang duduk kat tangga tengok Kaabah. Sebab tengok saja kata ulama ibadah, subhanallah.
Yang kedua, memandang wajah ibu dan ayah. Sebab itu beruntung orang yang masih ada ibu dan ayah. Sebab memandang wajah ibu dan ayah itu dapat pahala, tuan-tuan. Dan orang yang tak ada ibu ayah, Masya Allah, ada kekurangan dalam kehidupan dia, tak dapat pandang wajah ibu dan ayah, subhanallah. Nabi SAW tunjuk contoh pada kita, tuan-tuan. Ketika Halimatus Sa'diyah datang untuk masuk Islam, ketika di Ji'ranah, subhanallah. Nabi nampak Halimatus Sa'diyah, Nabi bentang serban Nabi. Setengah ulama kata ridak. Ridak Nabi, kekasih Allah. Ridak ni, tuan-tuan, Masya Allah, kan. Benda yang mulia, Nabi punya, Masya Allah, ridak serban Nabi. Nabi bentangkan alas, Nabi bagi Halimatus Sa'diyah, ibunda Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi SAW, duduk. Yang waktu tu Halimatus Sa'diyah dah usia yang agak tua dah, Masya Allah. Masuk Islam di Ji'ranah lepas perang Hunain. Abu Bakar kata, tak pernah aku cemburu dengan mana-mana sahabat melebihi Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Nabi bentang serban Nabi untuk sambut. Di situ kata ulama nak tunjuk pada kita, itu baru ibu susuan. Kalau Nabi dengan ibunya yang betul, ataupun dengan ayahnya yang betul, kalau ada lagi, pasti Nabi lebih beradab kepada ibu dan ayahnya. Tuan-tuan tengok, Masya Allah. Tengok muka mak ayah, dapat pahala, subhanallah. Apatah lagi doa mereka, subhanallah. Sebab itu, tuan-tuan, yang ada lagi mak ayah, telefon lah, musim PKP tak dapat balik kampung, telefon tanya khabar, video call kan ada sekarang. Telefon pakai video call, Skype ke apa benda kecanggihan yang ada ni kan. Daripada masa habis tengok drama-drama yang tak ada faedah dan tak ada manfaat untuk akhirat tu, baik video call ibu ayah, tanya khabar dan sebagainya. Kalau kita rasa kita bosan lah, telefon pun tanya sama dah makan apa dan sebagainya. Mereka masa kita kecil tak pernah bosan, tuan-tuan yang mulia, melayan kita. Tak pernah bosan. Tuan-tuan ada anak sekarang, tuan-tuan layan anak tuan-tuan. Kan? Macam itulah, bahkan lebih lagi mak ayah kita telah layan kita masa kita kecil, tak pernah bosan tanpa jemu. Kenapa hari ni kita nak telefon ayah kita jemu? Kenapa hari ni kita nak cakap dengan mak ayah kita rasa jemu? Tuan-tuan yang milih masyarakat, tengok muka mak ayah dapat pahala. 3, baca Quran, tengok mushaf. Tengok Quran mushaf tu kan, free dapat pahala. Yang keempat, kata ulama, memandang wajah alim ulama dan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, pokok, air terjun, melihat dengan menampak kebesaran Allah. Ini dapat pahala. Tengok muka ulama. Cuma adalah pandangan yang kuat. Contohnya dalam mazhab Hanafi menyatakan bahawa tak boleh gantung gambar ulama walaupun ulama lah rumah. Tak boleh gantung gambar. Ini sisi mazhab Hanafi. Bahkan ulama mensyarahkan hadis tentang Lailatul Qadar kan? Lailatul Qadar. Malaikat akan masuk rumah-rumah orang Islam. Antaranya rumah yang malaikat tak masuk, rumah yang ada anjing dan ada gambar. Jadi berlaku perbezaan gambar yang macam mana. Mazhab Hanafi, ulama-ulama mazhab Hanafi termasuklah ulama-ulama hadis menekankan gambar betul. Gambar sekarang ni. Zaman dulu ulama ada pandangan lain kata zaman dulu tak ada gambar macam sekarang ni, potret dan sebagainya. Jadi berlaku perbezaan pandangan ulama. Namun masyayikh-masyayikh dalam dunia hadis seperti Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih dan ulama-ulama mazhab Hanafi menekankan gambar apa pun gambar manusia tak boleh gantung. Gambar tempatnya di album gambar, letaklah di album gambar. Gambar ulama ke, gambar keluarga ke, gambar convocation anak ke, letaklah dalam album. Ataupun setengah orang tu dibuat satu bilik, satu sudut. Situ dia letak bergambar-gambar semua situ. Majalah dia ke, surat khabar ke, apa benda nak baca situ. Gambar-gambar convocation semua situ. Dia tak ada nak pamerkan kat ruang tamu. Ni berlaku perbezaan pandangan dalam menyatakan gambar. Namun ulama-ulama hadis yang menekankan tentang sunnah, mereka tak bagi ambil gambar mereka. Sebab mereka takut berlaku ketaksuban dan mereka tak nak orang gantung gambar mereka di rumah. Ni tuan-tuan, kalau kita nak belajar, nak amal, bolehlah. Masya-Allah, gambar-gambar semua kita letak dalam album gambar. Kita dalam album gambar. Tengok menatap wajah ulama dapat pahala, tuan-tuan. Menatap wajah ulama dapat pahala. Letaklah gambar live ni kan, gambar terang ni letak dekat dalam album, masya-Allah. Gambar yang betul kan. Sebenarnya yang dalam pendapat ulama tu, yang tengok muka ulama ni gambar live, bukan live Facebook ni. Live depan-depan, masya-Allah, tengok kan muka ulama-ulama. Saya dengar dulu di kalangan para habaib, masyayikh habaib di Hadramaut juga dulu tak benarkan untuk ambil gambar. Tapi disebabkan memandang pada sudut melihat muka ulama ni mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita pada akhirat, menyebabkan kita rasa khawatir dan risau untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibenarkan untuk ambil gambar. Sebab itu tuan, bila hakikatnya para habaib ni juga tak apa gemar orang ambil gambar ni.
Tuan-tuan tengok bila mana Habib Abu Bakar Al-Adni datang Malaysia tahun lepas tak salah saya. Bila mana orang nak ambil gambar ni kan. Apa jawab Habib Abu Bakar Al-Adni? Dia kata apa? Kamu ni orang Malaysia lagi suka ambil gambar daripada belajar, daripada mengaji. Ambil gambar tak berhenti, nak makan ambil gambar kan. Habib Ali sendiri tak berapa suka orang ambil gambar waktu makan, tuan-tuan. Jadi sebenarnya para masyayikh tak berapa suka dalam bab ambil gambar ni, apatah lagi gantung gambar-gambar mereka. Yang pun berlaku perbezaan pandang ulama dalam bab gantung gambar. Ada yang membenarkan. Namun kalau masyayikh dunia hadis, mereka tak membenarkan untuk menggantung gambar mak ayah ke, gambar convocation ke, gambar para ulama di rumah. Letaklah di album ataupun seperti saya sebut tadi, ada setengah orang dia letak dalam satu bilik. Bilik ni memang bilik untuk gambar. Surat khabar dia, majalah semua letak dalam bilik tu. Dia nak membaca ke dalam bilik tu untuk baca majalah dan sebagainya. Gambar-gambar semua dalam bilik tu. Ini adalah pandangan para alim ulama dalam menceritakan tentang hadis tadi. Tentang wallahu taala alam. InsyaAllah kita akan nyambung pada pertemuan akan datang. Nombor 3 tak terlupa. Pertama, Abu Bakar kata apa? Membelajarkan hati ikut apa yang Nabi suka. Kedua, melantap wajah Nabi. Ketiga, Abu Bakar kata, Abu Bakar kahwinkan anaknya dengan Nabi SAW. Supaya apa? Ada hubungan kekeluargaan. Bukan kata sahabat, kekeluargaannya rapat dengan Nabi SAW. Iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan riwayat hadis yang banyak di antara isteri Nabi SAW, yang paling banyak riwayat hadis, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah tuan-tuan sehingga bertemu lagi. Saya mohon maaf sebanyak bagi perkongsian terkasar bahasa, tersilap kata terlanjur bicara. Minta maaf tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Pada esok hari insya-Allah tuan-tuan bila waktu yang sama pukul 10, kisah-kisah para nabi anbiya alaihimus salawatu wa taslimat, menyambung kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini tuan-tuan yang mulia, insya-Allah pada jam 12.30 tengah hari ini saya akan live di Facebook Masjid Al-Ikhlas, Shah Alam. Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Nanti saya akan sharekan linknya di Facebook saya. Jadi saya akan live di situ, tajuknya infak dan Ramadan. Di situ kita akan cerita perbezaan di antara infak, di antara sedekah dan zakat. InsyaAllah. Dan kelebihannya. Apa kelebihan infak dalam bulan Ramadan yang mulia ni, tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi, sama-sama kita ambil bagian, tuan. Pukul 12 tengah hari, kuliah zuhur, insyaAllah. Di Facebook Masjid Al-Ikhlas, Seksyen 13 Shah Alam. Masjid Datuk Nazar, Masjid Al-Ikhlas. Baik. Jadi, tuan-tuan ambil bahagian, insyaAllah. Nanti saya akan sharekan linknya di Facebook ini. Mohon sebar-sebarkan. Allah Ta'ala alam. 12.30 kita bertemu lagi. Tangguh majlis dengan tasbih kifarah dan salawat. Samat berpuasa insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika.